Pada 26 Februari 2020, Nur Arfa Craft Complex telah menerima kunjungan Persatuan PPDK Don Rengit, Johor. Kami tertarik untuk mendekati rombongan ini. Melihat telatah mereka menjentik hati kami untuk terus rasa bersyukur dengan nikmat dan rezeki yang Tuhan berikan. Yang ajaibnya, rombongan ini memberi kami pengajaran yang tidak ternilai. Ada dua, satu yang padat, satu yang outline. Outline macam ni. Kita boleh Pada hari tersebut, kami dari Nur Arfa Craft Complex sempat berkongsi memori indah bersama mereka, anak-anak syurga. Di samping memberi ilmu bermanfaat kepada mereka tentang warisan seni batik asli Terengganu. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itulah perasaan kami di saat menemu ramah Encik Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Amin bin Samiran, berasal dari Rengit, Batu Pahat, Johor. Anak saya ni bernama Muhammad Nur Amali bin Muhammad Amin. Dia buat masa ni dia sudah berumur 8 tahun. Baru saja menyambut hari kelahiran pada 21 hari bulan 2 yang lepas. Pada awalnya tu, pada awal kelahiran saya perhatikan, memang tak menyangka lah anak saya ni ada menghidap sindrom. Bila saya mendapat tahu yang mana doktor ada memberitahu anak saya mengidap sindrom ni, saya pun terkejut lah kan. Bila terkejut, mungkin itu satu ketentuan, dan jadi saya reda lah. Mungkin itu adalah bahagian saya terimalah. Dan seperti manusia memang tak lari dari perasaan begitu. Jadi saya kadang tu memang ada satu macam perasaan yang sedih lah kan. Sedih. Dan saya selepas tu, setelah saya amat-amati, mungkin saya jadi bangga pula. Bangga mendapat terpilih mendapat insan yang sebegitu. Jadi saya bersyukur lah. Mungkin itu adalah rahmat Allah lah Subhanahu Wa Taala. Masa mula-mula memang kita tak terima tau, kita tak boleh terima tau. Sekali kita pergi hospital, cek kat sekolah, cakap ada lagi yang lebih teruk daripada saya. Ada yang terlantar lagi kan. Di saat kita merungut dengan apa yang kita miliki, malulah kita dengan insan yang tak pernah merungut dengan apa yang mereka tak punya. Melihat Puan Suzilati yang cukup mempunyai kesabaran yang tinggi dalam menjaga anaknya tanpa mengeluh dan tanpa meminta belas kasihan orang lain, membuatkan kami malu kerana sentiasa mengeluh dengan ujian yang sekecil kuman, nak dibandingkan dugaan yang Puan Suzilati hadapi sejak melahirkan anaknya. Kena jaga dia, tak boleh lepaskan lah. Kalau dia dah penat sangat tu, pasalah tengok tempat dan keadaan lah. Apa nak naik stroller tu, takkan sama seorang mak dengan yang lain jaga, tak sama. Dia mungkin sekejap aja kesabaran dia, sebab dia punya kerena ni ikut keadaan. Dia tak semestinya ada okey, kadang tak okey. Kena banyak sabar lah. Yang jaga tu banyak sabar. Kita bagi ilmu yang kita dah pernah menjaganya tu, bagi kat dia orang sikit lah. Ajar kita kena sabar,
kita kena kuat. Ini dugaan dari Allah lah. Kita tak minta semua ni, tapi Allah mungkin tahu kita boleh jaga anak macam ni. Kena kuat dan sabar. Dan lain pula perkongsian Puan Hajah Amirah tentang anak syurganya. Nama saya Puan Hajah Amirah binti Sahlan. Masa lahir dia tak boleh buang air besar. Bersalin di hospital Batu Pahat. Lepas tu bawa ke hospital Johor Bahru. Naik ambulan apa. Tiba sana di hospital Johor Bahru. Saya kata, macam kilang aja gitu. Tempat baby lah. Lepas tu saya tengok budak-budak yang lain. Saya kata syukur aku dapat anak macam gini. Orang tu lagi teruk. Dia ni tak payah dia suruh. Kalau tengah hari dia angkat baju. Lepas tu kita tak pernah suruh dia angkat baju, bawa bakul baju pergi dekat tempat baju. Dia pergi kat tempat baju, dia ambil angkat baju tak dalam bakul, angkat baju dalam bakul. Saya kata, pandai budak ni, aku tak pernah suruh macam gitu. Dia buat. Lepas tu kalau baju yang hanger tu, yang mana gantung-gantung tu kan, dia letak tempat hanger. Yang lipat dia taruh dalam bakul lipat. Tak pernah dia ajar. Dia buat sendiri. Dia tengok pada kita buat lah. Kau terlalu istimewa, kasih dan sayangmu terpancar seikhlas, tiada batasan, terus membara, terkilang rasa jiwa, ingin ku lihatmu dewasa. Di sebalik keceriaan yang kita lihat, kita tidak dapat gambarkan apa yang ibu bapa anak-anak istimewa ini hadapi. Di kesempatan ini, kami sempat menemu ramah beberapa orang tenaga pengajar. Tak semua orang boleh bergaul dan mendampingi anak-anak OKU. Kami panggil anak-anak syurga. Sebab ini merupakan bonus kami. Tak semua orang kan. Dan juga merupakan satu fardu kifayah untuk kami bersama-sama dengan anak-anak syurga. Di samping itu kami juga ingin melihat diorang macam orang biasa juga. Diorang boleh bersosial, bermasyarakat, dan mereka ingin dampingi, dan di situ kami sama-samalah untuk membimbing mereka supaya mereka boleh berdikari. OKU ni ada pelbagai kategori diagnosis. Yang semai, maksudnya seringan-ringan pun ada, yang seteruk-teruknya pun ada. Jadi kalau yang seteruk-teruknya tu kita memang bagi rawatan, kita memang bagi treatment ataupun intervensi awal. Tetapi kita kalau untuk yang teruk tu kita akan lebih kepada penjaga lah. Macam mana penjaga itu sendiri nak handle anak-anak yang teruk diagnosisnya. Kes-kes yang kita dapat ni kita dapat memang kebanyakannya anak-anak ni biasanya disimpan lah. Dia maksudnya disimpan di rumah. Mak bapak ni kadang-kadang dia tak reti nak buat macam mana. Jadi apabila kita dah tengok, kita buat pemeriksaan anak-anak ni kita tengok budak ni ada keistimewaannya. Kalau kita rasa orang lain boleh buat, dia pun boleh buat sebenarnya. Cuma pada zahirnya dia tak nampak lah yang keputusan apa yang dia buat tu memang yang kira yang terbaik. Tetapi kalau kita fikirkan, kita kena terangkan pada ibu bapa bahawa anak-anak ni juga seperti anak-anak lain, anak-anak yang sihat, yang tak ada kecacatan apa-apa. Tapi oleh kerana kita rasa kita boleh ubah dia, kita juga kena beri pembelajaran juga pada mak bapak lah, supaya dia orang kena terima anak ni, dan anak-anak ni juga boleh dibawa seperti anak-anak normal. Itu daripada pengalaman saya lah sebagai jururawat selama 40 tahun jadi jururawat. Jadi anak-anak ni lah kita detect, kita diagnosis, lepas kita bawa dia ke depan. Jadi dia tidak rasa sendiri. Itu dia. Saya perkenalkan diri saya sebagai bekas pengetua sekolah menengah, dan selepas bersara saya ingin memberi khidmat pada masyarakat, dan saya nampak PDK merupakan satu institusi yang saya berpeluang untuk membuat kebajikan dan memerlukan fardu kifayah. Dan di PDK itu saya perhatikan ada beberapa kategori kecacatan ataupun anak-anak istimewa itu yang telah didedahkan pada saya, dan saya berasa insaf, berasa kesian pertama sekali pada ibu-ibu yang sentiasa sabar menghadapi keadaan anak-anak yang macam tu.
Jadi saya berperanan apabila melihat keadaan seperti itu, pertama sekali kita pegang pada penjaga dia supaya mereka mesti bersabar, dan kita motivate dia supaya mereka sentiasa ingat apa yang berlaku depan mereka itu adalah ujian daripada Allah. Ya, ujian daripada Allah, maka sabar. Dan tadi kawan cakap, inilah anak-anak syurga yang kita perlu bimbing, yang perlu kita hadapi, dan sebagai masyarakat juga mesti mengetahui bahawa anak semua ini adalah ujian pada kita semua yang menjaga, dan juga pada masyarakat supaya memberi bantuan demi kemajuan anak-anak OKU ni. Jangan kita pandang mereka mata sebelah. Kita melihat mereka sebagai satu ujian yang besar daripada Allah, dan menyuruh kita ibu bapa atau masyarakat sabar menghadapinya dan mengatasinya dengan cara yang baik dan tersusun, dan ada strategi-strategi daripada PDK sendiri untuk mengatasi masalah ini.